Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini di hari Jumaat penghulu segala hari. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala dan kebaikan untuk kita pada hari yang mulia dan berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan hidup pada hari ini. Moga-moga dengan hari Jumaat yang mulia ini dapatlah kita menggandakan amal ibadah, mengumpulkan pahala yang baik sebanyak-banyaknya, dan berdoa moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sebarang musibah dan dijauhkan kita juga daripada wa'udzubika minan nar, daripada azab api neraka. InsyaAllah pagi ini saya akan bincang tentang memancing, hukum hakam tentang memancing. Sebab ramai di kalangan kita yang minat memancing. Ada yang memancing, ada yang macam-macam minat lah berkaitan dengan ikan ni, berkaitan dengan menjala, memancing, mengai. Baik. Disebabkan isu memancing ini menjadi keminatan ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, dan tak ramai pula yang ambil berat tentang hukum hakam memancing. Memancing ramai. Hukum hakam memancing ni wallahu alam. Baik, kita akan lihat sikit berkaitan dengan bab memancing. Baik, yang pertama, apakah hukum menangkap ikan dengan kaedah menembak menggunakan senapang ikan? Apakah hukum tangkap ikan dengan kaedah menembak menggunakan senapang ikan? Baik, pada asasnya tidak ada sebarang halangan untuk memburu ikan, menembak ikan menggunakan senapang ikan. Ini kerana apa saja cara memburu yang berkesan dan tidak bertentangan dengan syarak, maka dibenarkan. Walau bagaimanapun, kaedah ini boleh menjadi haram disebabkan perkara yang lain. Antaranya, jika ada larangan daripada pihak pemerintah dan seumpamanya. Kerana mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syariat adalah wajib, dan mengingkari arahan pemerintah dalam perkara yang tidak bercanggah dengan syariat adalah berdosa. Wallahu alam, saya pun tak tahu dalam undang-undang negara ni ada tak larangan yang mengatakan aktiviti menembak ikan ni salah. Maka kalau tidak ada larangan itu, maka memburu ikan, menembak dengan cara menembak
dengan senapang ikan diharuskan dan tidak ada sebarang larangan. Namun bagi penembak-penembak ikan ni, lebih baik rujuk dulu kepada pihak-pihak berkenaan. Sama ada dalam undang-undang di negara kita ni larangan untuk memburu ikan dengan senapang. Kalau tak ada, boleh memburu ikan dengan senapang ikan. Kalau ada larangan, tak boleh lah. Tak boleh. Baik. Yang kedua, benarkah sebilangan ulama mengeluarkan fatwa boleh menangkap ikan menggunakan bom atau renjatan elektrik? Baik, wallahu alam, kalau ada pandangan daripada ulama yang membenarkan, maka kita hormati pandangan tersebut. Namun secara lebih terperinci, para ulama cenderung kepada haram menangkap ikan menggunakan kaedah bom, renjatan elektrik, tuba dan seumpamanya, kerana dia bercanggah dengan syariat dalam beberapa sudut. Yang pertama, haram membunuh haiwan lain dengan sia-sia. Bila tangkap ikan dengan kaedah bom ataupun guna renjatan elektrik ataupun tuba ikan, kaedah macam ni bukan hanya membunuh ikan yang kita nak saja, tapi haiwan lain pun kena sama juga. Binatang lain pun kena juga. Siput pun mati, udang pun mati, ketam pun mati. Apa lagi yang ada dalam ayat tu. Maka disebabkan bom tu melibatkan binatang-binatang yang lain. Silap tak silap kali dengan pokok-pokok kayu selerak habis. Tapi binatang-binatang yang ada di ayat tu kita nak ikan ya. Kerana bom tu habis semua binatang yang lain. Maka binatang yang lain yang tidak dimanfaatkan pun terbunuh juga. Sebab tu kaedah bom ikan ni, renjatan elektrik, tuba sebagainya, dia menyebabkan terbunuh juga haiwan-haiwan yang lain. Ini satu kaedah memburu ikan yang bercanggah dengan syariat. Yang kedua, haram menyiksa haiwan. Sekalipun tak mati, haiwan lain yang tidak dikendaki itu tetap terseksa kesan ledakan bom, renjatan elektrik atau penangan racun yang digunakan. Bila kita tangkap ikan dengan cara bom ikan semua ni, ada juga binatang lain kena, terseksa dia. Walaupun tak mati, terseksa dia. Yang tiga, haram merosakkan alam sekitar. Kaedah bom ikan khususnya merosakkan habitat di bawah air. Antaranya terumbu karang, kawasan lubuk. Bahkan kesan jangka panjang akan menyebabkan kepupusan haiwan di kawasan tersebut. Di samping itu terdapat dalil di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 60, makan dan minumlah rezeki Allah. Kulu washrabu wala tusrifu, dan janganlah kamu menjadi dan melampaui batas, merosak, jadi perosak. Nabi juga mengingatkan kita, Nabi SAW mengingatkan kita, tiada seorang pun yang membunuh burung, apatah lagi haiwan selainnya, tanpa hak, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentangnya kelak. Sahabat bertanya, apa haknya? Kata Nabi, iaitu naklah disembelih dan dimakan, bukan dikerat kepalanya kemudian dibuang begitu saja. Maknanya tak boleh bunuh dalam keadaan sia-sia. Tak boleh bunuh dalam keadaan sia-sia. Baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebut sesungguhnya Allah menetapkan ihsan pada semua perkara. Maka jika kamu hendak membunuh,
maka bunuhlah dengan baik, dengan cara yang terbaik. Jika sembelih, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Hendaklah kamu menajamkan pisau dan biarkan binatang itu tenang. Bagi dia mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan yang baik. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tadi ini, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah rezeki Allah dan jangan kamu menjadi perosak di atas muka bumi ini. Baik. Sebab tu berdasarkan dalil ini, hukum memburu ikan dengan bom renjatan elektrik dan tuba racun bertentangan dengan kaedah syarak. Bertentangan. Baik, yang tiga, apa pandangan tentang amalan memancing secara suka-suka atau disebut sebagai sport fishing ataupun catch and release, tangkap dan lepas. Amalan ini semakin popular di kalangan masyarakat kita. Wallahu alam. Saya tak mancing ni, hukum mancing bolehlah sebut sikit-sikit. Ada juga amalan permainan macam ni. Baik, kalau isu tentang tangkap dan lepas ini, suka-suka punya ni, memancing secara suka-suka, kita nilai ikut kes lah. Kita nilai ikut kes. Bagi kes mancing kerana suka-suka, seperti membuat rekod peribadi tanpa niat untuk memanfaatkan hasil tangkapan tanpa alasan yang wajar, maka hukumnya cenderung kepada haram atau makruh. Hujahnya yang pertama termasuk dalam hukum memburu suka-suka. Rasulullah mengingatkan, jangan sekali-kali menjadikan sebarang makhluk bernyawa sebagai sasaran. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi, kerana perbuatan ini menyiksa haiwan, membinasakan dirinya, mensia-siakan nilainya dan melepaskan penyembelihan jika haiwan itu jenis yang wajib disembelih, atau melepaskan manfaatnya jika haiwan itu jenis yang tidak perlu disembelih. Ini yang disebut dalam syarah Sahih Muslim. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat menetapkan haram memburu haiwan tanpa niat untuk memanfaatkannya, sama ada dimakan atau dihadiahkan atau dijual. Tak boleh tangkap suka-suka tanpa manfaat. Yang kedua, hujahnya termasuk dalam perbuatan menyiksa haiwan. Bayangkan penyiksaan yang terpaksa dilalui ikan bermula dengan sakit kena mata kai. Kemudian bergelut melawan tarikan, ditariknya. Kemudian sesak nafas apabila di darat. Kemudian sakit lagi semasa mata kail itu dibuang dan akhirnya dilepas kembali. Semua penyiksaan ini hanya sia-sia semata-mata untuk rekod peribadi pemancing, suka-suka atau sebagainya. Tambahan pula apabila dilepaskan, kita tak tahu sama ada ikan tu hidup ataupun mati. Yang ni isu ni tidak melibatkan kes tangkap dan lepas. Dalam satu kes seperti kail terkena ikan yang tak dikendaki, seperti ikan buntal, ikan saiz terlalu kecil atau besar untuk kajian, ataupun menjaga populasi ikan, mendapat arahan berbuat demikian untuk kajian, ini tak termasuklah dalam larangan ini. Baik, berkaitan isu pemerintah, adakah berdosa jika solat jemaah langgar had yang dibenarkan? Berdosa ni tak berani nak sebut kat Tuan Mat Nur. Tapi bertentangan lah bila ada arahan pemerintah dalam perkara yang makruf, yang baik. Sebabnya kita beribadah bukan untuk kepuasan diri, tetapi kita beribadah untuk mendapat keredaan ilahi. Nak dapat keredaan ilahi,
Maka dalam isu-isu sekarang ni, walaupun kita berpuas hati ke tak puas hati ke, maka dia ada fatwa dia ada persidangan golongan para alim ulama bincang tentang had solat jemaah dan sebagainya. Maka kita boleh semayang di rumah selainnya, dan untuk yang dibenarkan semayang di surau masjid. Sebolehnya kita jangan bertentangan dengan arahan pemerintah dalam perkara yang baik. Saya bawa contoh. Contoh zaman Imam Abu Hanifah. Apabila pemerintah tak benarkan Imam Abu Hanifah untuk berfatwa, tak boleh mengajak, tak bagi. Maka Imam Abu Hanifah tak mengajak lah. Maka ditanya, senang je jawapan dia. Kata dia, aku dah ada jawapan di hadapan Allah. Yakni pemerintah tak bagi. Nanti dia jawablah di hadapan Allah. Sebab apa dia tak bagi aku mengajak? Sebab apa dia tak bagi aku berfatwa? Maka disebabkan arahan dia, maka Imam Abu Hanifah tak berfatwa. Sampailah dibenarkan baru berfatwa semula. Itu sealim Imam Abu Hanifah. Maka disebut, aku tak fatwa, aku ada jawapan. Ada alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini pun macam itulah. Kalau dia tak bagi tepi surau, tak bagi pergi masjid, tak boleh sembahyang Jumaat, tapi ada orang lain boleh sembahyang Jumaat, maka tak gugur kefarduan Jumaat itu kepada surau masjid, maka gugur pada orang yang tak boleh hadir. Maka kita tak adil lah. Sebab ada arahan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang disepakati dalam perbincangan ijtihad, fatwa dan sebagainya. Maka kita sebagai orang awam ini, kita dalam ma'rufnya kita taat. Kita taat. Selebihnya kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, kita tak dapat hadir Tuan Maknur, tak dapat hadir sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat. Maka ada hadis Nabi, siapa-siapa yang waktu sihat sentiasa hadir sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat dan melakukan kebaikan, bila dia sakit, bila dia dihalang, tak dapat hadir, tak dapat buat, Allah tetap memberi ganjaran pahala sama macam dia duk biasa buat juga. Itu kelebihan ganjaran yang disebut oleh baginda SAW dalam hadisnya. Dan boleh tengok dalam kitab Mastikah Hadis pun ada sebut tentang isu ini. Mogalah kita tak boleh pergi ni sebab ada halangan, dapat juga pahala solat berjemaah, pahala Jumaat, walaupun kita semayang di rumah, insya-Allah. Tapi kalau bertentangan pula dengan pemerintah, dibimbangi pi semayang, tak boleh pahala pula, boleh dosa pula. Itu bimbang, itu bimbang. Baik. Ada orang yang mengatakan tidak boleh menjadikan katak sebagai umpan. Saya rasa soalan ni 2-3 hari lepas dah muncul. Ini saya jawab. Hari itu saya jawab sekali lalu. Ada orang mengatakan tidak boleh menjadikan katak sebagai umpan. Rasa Tuan Makno tanya. Baik, jawapannya ya. Menurut sebahagian ulama. Ya, menurut sebahagian ulama tak boleh menjadikan katak sebagai umpan. Hal ini kerana ia berkaitan dengan hukum membunuh katak. Di dalam mazhab Syafi'i, pandangan terkuat mengatakan haram membunuh katak berdasarkan beberapa hadis Nabi yang melarangnya. Maka haram menjadikan katak sebagai umpan hidup. Haram menjadikan katak sebagai umpan hidup berdasarkan pandangan dalam mazhab Syafi'i, pandangan terkuat yang mengharamkan membunuh katak. Baik, diriwayatkan bahawa seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang katak yang biasa digunakannya dalam ubatan. Maka Nabi melarang membunuhnya. Nabi tak bagi tabib ni guna katak sebagai ubatan yang menyebabkan dibunuhnya katak itu. Riwayat Abu Daud. Kalau dah tak ada ubat dah, itulah ubat yang terbaik. Macam hari inilah orang masuk hospital, jantung ke apa yang pelik-pelik ni, terpaksa suntik apa dipanggil vaksin lembu dengan vaksin babi. Dah suntik dah vaksin lembu tak jalan,
tinggal vaksin babi saja, maka sangat perlu pada waktu itu melibatkan nyawa, maka diharuskan. Yang ni pun kalau ubat tak ada dah, guna katak juga, bolehlah. Buat masalah ni banyak lagi ubat, guna yang lain. Walau bagaimanapun, untuk makluman Tuan Makno dan sahabat-sahabat memancing sekalian, ada ulama lain. Ada ulama lain yang berpendapat makruh. Bahkan ada juga yang mengatakan harus guna umpan katak ini sebagaimana mazhab Maliki. Dia bukan mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab lain, ulama lain ada berpandangan makruh memancing guna umpan katak, dan dalam mazhab Maliki mengatakan harus. Dalam mazhab Syafi'i mengharamkan. Cara yang paling bagus, paling baik, carilah umpan yang lain, kerana keluar daripada permasalahan ini adalah lebih baik. Maka carilah umpan lain. Kalau tak ada dekat dunia ni, katak sajalah. Lain umpan tak ada dah, itu cerita lain. Maka kalau masih ada lagi umpan mancing yang lain, gunalah umpan memancing yang lain selain katak. Baik, habis bab mancing tu. Soalan berikutnya, generasi terdahulu pernah memberitahu bahawa orang yang memancing perlu mematuhi petua dan pantang larang tertentu. Malah ada pula petua yang tidak logik tetapi ada kalanya berkesan. Apa hukum dia? Baik, hukum bergantung kepada setiap petua tu. Setiap pantang larang tu. Jika tidak bercanggah dengan syariat, maka boleh diamalkan walaupun tak logik. Hal ini kerana mungkin kita belum mengetahui hakikat perkara tersebut. Dan perhatikan setiap petua sama ada wujud perkara yang bercanggah dengan syariat, antaranya khurafat, mempercayai sial, minta bantuan dengan makhluk ghaib, dan perlu melakukan perkara yang haram atau perlu mengharamkan perkara yang halal, itu tak boleh. Itu bertentangan dengan syarak. Maka macam mana nak buat? Senang saja. Bawa segala petua pantang larang tu, pergi jumpa dengan para alim ulama, minta pandangan, minta nasihat ahli ilmu terlebih dahulu sebelum nak diamalkan apa-apa petua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi bimbingan dan juga petunjuk pada kita agar apa yang kita buat itu tidak bertentangan dengan kaedah agama. Itu yang paling penting. 7:30. Sikit lagi. 10 minit lagi ke? Berapa minit lagi ke? Tengok lah. Apa hukum memancing atau menangkap ikan di tempat awam seperti laut, pantai, sungai, tasik, lombong? Ni bukan kita punya. Ni semua awam punya. Benda ni dah jadi satu kebiasaan. Kita pergi mancing di lombong. Tak ada tuan, mancing di laut, di sungai. Baik. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Dibolehkan. Di mana-mana saja tempat awam. Selagi mana tidak ada larangan pihak berkuasa. Menurut perbahasan fiqh, sumber air seperti laut dan sungai ialah harta am yang dikongsi dan menjadi milik bersama. Tidak ada sesiapa pun yang berhak menghalang orang lain daripada mendapat manfaat daripada nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, orang Islam berkongsi pada 3 perkara: air, rumput dan api. Sementara itu, ikan dan haiwan lain yang terdapat di kawasan tersebut ialah harta harus, mal mubah, yang tidak menjadi hak milik siapa-siapa. Sesiapa yang mendapat dulu, maka orang tu jadi pemiliknya. Sabda Nabi, sesiapa yang terlebih dahulu mendapatkan sesuatu sebelum Muslim yang lain, maka itu adalah miliknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Baik. Apa pula hukum memancing di tempat rekreasi awam yang kebiasaannya menjadi kawasan perkelahan, tempat mandi manda?
Dibolehkan. Ini sama macam lab juga. Selagi tidak ada larangan. Namun demikian, sebab dia kawasan rekreasi. Kalau tak ada larangan boleh, tapi ada syarat lagi. Kena berjaga-jaga supaya tidak menimbulkan gangguan atau mendatangkan mudarat pada orang lain. Mancing, tak dapat ikan, dapat orang. Sangkut di mata kayu pula tengah belakang, kacau. Walaupun mancing tu boleh, kawasan macam tu, kena ambil kira juga keadaan semasa. Ketika itu, boleh jadi orang tak selesa dengan keselamatan. Maka kalau macam tu, mancing tempat lain lah. Tempat lain. Baik, kebiasaannya kawasan yang diletakkan notis dilarang memancing, di situlah ramai orang mancing. Ada notis dilarang memancing, situlah ramai orang mancing. Apa pandangan agama tentang hal ini? Bagaimana pula dengan ikan yang ditangkap? Baik, asas dia larangan memancing di mana-mana kawasan adalah arahan daripada pihak berkuasa dan mematuhinya adalah wajib. Jika ada kawasan tu, kawasan yang ada larangan pihak berkuasa, maka mematuhinya adalah wajib kerana perkara tersebut berada di bawah kuasa mereka. Malah tidak menyalahi syarak. Ikan yang ditangkap boleh dimakan kerana telah menjadi miliknya. Namun perbuatan memancing dianggap salah dan berdosa. Ikan diambil itu boleh dimakan. Sebab ikan tu harta harus. Tapi dia mancing kat situ itu salah dan berdosa. Sebab Allah menekankan soal taat arahan pihak berkuasa dalam hal kebaikan. Maka orang mukmin yang baik ialah orang yang patuh peraturan, bukan kerana takut hukuman dan denda. Sebaliknya mentaati perintah Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemegang urusan dalam kalangan kamu. Kalau peraturan yang dibagi itu melibatkan keselamatan awam, kepentingan awam, contoh larang mancing atas jambatan, kerana bahaya atas jambatan laluan orang. Ini lagilah perlu ditaati. Tapi kalau nak cantik lagi, jika pihak berkuasa boleh rancang kemudahan mancing yang selamat di atas jambatan, tak apa. Antaranya tempat letak kenderaan khas untuk pemancing, pengunjung, dibuat teduhan di atas jambatan, dibuat pagar keselamatan yang bersesuaian. Ada dua isu lah. Tempat yang dilarang mancing itu suka mancing. Maka nasihat pada mancing, sebab tempat tu bahaya, janganlah mancing di situ. Dan pula ada arahan pemerintah, dia jadi salah dan berdosa. Tapi yang kedua, kalau situ pula tempat menarik pot cantik, pandangan pula kepada pemerintah, buatlah kemudahan memancing yang selamat di jambatan tu. Buat tempat parking khas, teduhan untuk pemancing, pagar keselamatan, kalau boleh buatlah. Supaya pemancing, dia lagi tak boleh mancing tu, dia nak mancing. Itu pun satu masalah. Tengoklah apa yang terbaik. Mancing di tempat yang boleh. Baik, ni ada satu hal lagi. Apa hukum mancing di kawasan sungai yang berada dalam tanah atau kebun milik orang? Sungai itu ada dalam kebun orang, ada dalam tanah orang, sungai. Baik. Para ulama mengatakan dibolehkan sekiranya tanah atau kebun tersebut tidak berpagar. Kerana ikan yang hidup dalam sungai tersebut termasuk dalam harta harus. Walau bagaimanapun jika kebun itu dipagar dan difahami bahawa tidak boleh masuk kecuali dengan keizinan, maka tidak dibenarkan memancing di situ. Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir menyebut adapun segala yang terdapat di sungai-sungai dan di mata air seperti ikan, maka ikan itu tidak dimiliki, tak ada tuan, menurut pandangan kedua-dua mazhab, melainkan dengan menangkapnya.
Hal ini sama juga bagi haiwan liar yang hidup di tanah seseorang adalah bukan miliknya, melainkan dengan menangkapnya. Kalau tuan tu tangkap baru jadi hak milik dia. Kalau dia tak tangkap jadi hak milik awam. Meskipun begitu, tuan tanah tersebut berhak melarang orang lain masuk tanahnya atau melakukan sesuatu di situ. Namun jika orang lain menangkap ikan di situ, maka haiwan tersebut menjadi milik mereka, bukan milik tuan tanah. Dia kalau sungai tu, dalam tanah dia, tapi tak ada pagar apa semua, tak ada masalah. Tapi kalau ada pagar tak boleh, kena masuk, nak kena minta izin, maka kena minta izin. Dia kira menceroboh. Tapi kalau mancing daripada jauh, dapat ikan, ikan tak apa, milik kita. Sebab ikan tu bukan kolam dia. Kolam dia tak boleh lah. Ni sungai, hak awam ikan. Cuma salahnya bila kita masuk tanah dia, menceroboh. Sebab ikan tu bukan dia punya. Tapi kalau ikan tu dia buat sangkar elok-elok, dia belah dalam sungai tu, tu tak boleh mancing. Itu hak dia. Walaupun sungai tu hak awam. Dia kena faham kaedah tu. Sebab dia ada pagar, kita tak boleh masuk suka-suka hati. Biar ni orang suka mancing di sawah padi. Apa hukum sekiranya menangkap ikan di sawah milik orang? Sawah tu orang punya. Jawapannya boleh. Tidak ada sebarang larangan. Dan tidak ada sebarang halangan. Kerana tempat tersebut adalah terbuka. Dan ikan yang hidup situ termasuk dalam harta harus. Sesiapa pun tidak boleh mendakwa haiwan adalah haknya. Hanya kerana ia berada dalam kawasan persendirian. Walaupun begitu, jika kita tidak boleh berbuat sebarangan di situ, antaranya pijak pokok padi orang, itu salah. Meruntuhkan batas sawah, itu salah. Menubah, itu salah. Mengkaran ikan hingga rosak pokok padi dia, itu salah. Jika dilakukan, berdosa dan wajib bayar ganti. Bayar ganti. Sawah memang milik dia. Ikan dalam tu harta harus. Ikan tu harta harus. Maka kalau nak tangkap ikan di sawah boleh. Tapi tak boleh rosakkan padi dia, batas bendang, batas sawah. Tak boleh tubah, tak boleh rosak pokok padi, tak boleh karan kat situ, tak boleh. Itu kena tahu. Kalau rosak, kena bayar ganti. Nak ambil ikan, boleh. Macam kalau mancing, tak rosak apa-apa, boleh. Mancing di sawah walaupun milik orang. Baik, sama ayat tentang unjam. Kita tahu apa hukum memancing di unjam yang dijumpai di laut. Kita tidak tahu sama ada unjam tersebut milik persendirian atau dibuat oleh kerajaan untuk kegunaan orang ramai. Dia boleh walaupun ada unjam. Sekalipun unjam milik persendirian, boleh. Ini kerana ikan yang terdapat di situ dianggap sebagai harta harus, belum lagi dimiliki oleh orang yang meletakkan unjam tersebut. Unjam yang diletakkan hanya menarik ikan untuk berkumpul situ. Tukun. Macam tukun lah. Letak tukun, dia nak tarik ikan untuk berkumpul situ. Tak unjam tu. Ikan hanya menjadi milik seseorang setelah ditangkap dengan sempurna. Cuma jangan bertindak melampau di kawasan tersebut seperti memukat tunda atau mengebom. Kedua-dua perbuatan ini adalah salah menurut agama dari banyak sisi. Antaranya merosakkan harta dan alam. Merosakkan alam dan harta awam. Baik. Sangkar pecah. Boleh tak mancing di tempat yang kita tahu bahawa sangkar ikan yang berhampiran baru saja pecah dan banyak ikan terlepas keluar? Secara peribadi, tak payah mancing lah situ. Tak payah memancing di situ. Buat sementara waktu. Bagi peluang pada pemilik sangkar tu tangkap semula ikan dia. Selepas 2-3 hari, kalau nak pergi mancing tu, boleh di situ. Namun demikian, jika tuannya menuntut ikan tersebut, kita mesti kembalikannya. Namun kita berhak menuntut balasan atas usaha tangkap ikan tu. Tangkap dia pecah.
Ikan dia. Sebab dia belah dalam sangkap tu ikan dia. Sangkap pecah. Biar dia kutip dulu. Biar dia kutip dulu ikan. Kita jangan pergi kacau lagi. Dah banyaklah seminggu lah. Kalau kita lepas 3-4 hari, seminggu, kita pergi pancing, dapat ikan. Tuan sangkap tengok, ikan dia. Dia kenal ikan dia. Dia minta balik, kena bagi. Kena bagi. Dan sebabkan kita ada usaha tangkap, minta upah. Boleh. Kes macam ni termasuk dalam perkara syubhat. Syubhat ialah perkara yang tidak dapat ditentukan halal atau haram. Kita tak tahu sama ada ikan yang dipancing tu ikan liak atau ikan dari sangkap tersebut. Ikan liak halal, manakala ikan yang terlepas dari sangkap tu haram kerana masih milik orang. Keadaan ni sama macam ayam, kambing milik orang yang terlepas dari kandang. Bukan bermakna asal haiwan tu terlepas, terus jadi tak ada tuan. Melainkan selepas pemiliknya dah putus asa dengan dia, maka kita boleh tangkap. Kambing semua duk ikat buah dalam kandang, lepas keluar. Lepas tu kita kira kambing ni tak ada tuan ni. Tak boleh, ada tuan dia terlepas. Sabda Nabi, sesiapa menjumpai seekor haiwan yang mana pemiliknya tidak mampu menjaganya dan membiarkannya, lalu dia mengambil dan menjaganya, maka haiwan itu adalah haknya. Kalau terlepas, rosak habis semua, tuan dia memang tak boleh jaga. Sakit ke apa, kita ambil belah lah. Dan dia tak boleh jaga. Dan biar saja. Kita ambil, jaga. Jadi hak kita. Pergi tanya dulu, pergi beritahu dulu. Hari ini berkaitan dengan beberapa hukum hakam berkaitan dengan mancing. Berkaitan dengan memancing. Pagi ni kita bincang semua hukum hakam bab memancing. Bab mancing. InsyaAllah ada masa nanti kita bincang. Kata orang laki-laki hari ni pakai ketat. Perempuan pakai ketat, kita tahu dah. Laki-laki pakai ketat. Rapat baju, badan ketui-ketui. Pakai tali leher, pakai baju sutra. Orang laki-laki pakai cincin. Ada pakai cincin perak. Ada pakai cincin emas putih. Macam-macam. Ada laki, hukum orang laki-laki makan ubat kuat. Kita akan tengoklah sikit fiqh berkaitan dengan orang laki-laki. Hak wanita pun nantilah. Nanti. Dan beberapa lagi lah hukum hakam yang lain. Banyak lagi lah. Ada yang minta cakap tentang hukum hakam bab hutang. Hari ni orang banyak hutang. Ada yang suka berhutang. Ada yang memang berhutang kerana perlu. Ada yang bila hutang, ada hukum hutang ceti alung. Ada yang lepas berhutang buat lupa. Macam-macam lah. Ada yang pinjam dengan gereja. Dia pun ada sikit lah hukum hakam berkaitan dengan hutang ni. InsyaAllah ada masa nanti. Kita bincang lah. Nak kahwin pun berhutang. Hutang arwah isteri. Sampai mati tak bayar lagi. Apa macam mana nak buat. Ada pula cas. Hutang ni ada cas pula. InsyaAllah. Berkaitan dengan hutang ni, kita akan bincang sikit lah lagi akan datang. Moga perbincangan kita lebih kurang tak sampai 1 jam hari pagi ni. Berkaitan dengan fiqh memancing, memberi manfaat pada kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika salah silap, kasar bahasa. Moga Allah ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Jumpa lagi di masa yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Moga dirahmati oleh Allah Taala dan diberi petunjuk pada kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.